Pengumuman pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 bukan sekadar menamatkan kemeluk pembentukan kerajaan persekutuan, malah menoktahkan penantian 24 tahun pengurusi Pakatan Harapan itu untuk bergelar sebagai Perdana Menteri. Bukan sekali dua, anak kelahiran kampung Ceruk Tok Kun di Bukit Mertajam Pulau Pinang itu terlepas peluang untuk menduduki jawatan nombor 1 negara itu, baik ketika masih bersama UMNO ataupun selepas menerajui Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Yang pasti, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melalui kenyataan media selepas perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara berkenan melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Anwar yang dilahirkan pada 10 Ogos 1947 bukanlah nama asing dalam sejarah politik negara. Malah, rekod beliau turut diketahui ramai sehingga ke luar negara. Berkongsi hidup dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mereka dikurniakan 6 cahaya mata, termasuk Nurul Izzah yang turut terjun ke kancah politik tak kala bapanya berdepan tuduhan salah guna kuasa dan liwat pada tahun 1998. Bagi yang lahir sebelum 1980-an, Anwar yang kini berusia 75 tahun pastinya pernah dikenali sebagai bintang atau rising star dalam UMNO, sehinggalah di balik kontroversi ketika namanya disebut-sebut bakal menjadi pengganti kepada Mahathir yang juga mentor politiknya ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Berpendidikan awal di Bukit Mertajam Boys School, Anwar pernah belajar di Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK selaku antara sekolah menengah terkemuka negara antara 1960 hingga 1966. Beliau kemudian diterima masuk ke Universiti Malaya untuk mengikuti pengajian Melayu dengan pengkhususan sastra pada tahun 1967. Kejayaan politik Anwar boleh dikatakan bermula sejak zaman universitinya apabila menjadi Presiden Kesatuan Pelajar Islam Malaysia antara 1968 hingga 1971. Malah, Anwar dipilih sebagai Sentiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia pada 1971 sebelum menjadi Presiden kedua pertubuhan itu pada tahun 1974. Pada tahun sama, ketika memprotes kemiskinan dalam kalangan masyarakat di Baling Kedah, Anwar pertama kali ditahan tanpa bicara selama 20 bulan di Pusat Tahanan Kamunting kerana melanggar peruntukan di bawah Atah Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sebagai pemimpin pelajar, Anwar juga pernah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Pada tahun 1981, dari segi politik, Anwar mula menyertai UMNO dan kejayaan politiknya terus memecut apabila menyertai Kabinet Mahathir sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1983. Setahun kemudian, Anwar bertukar portfolio menjadi Menteri Pertanian sebelum diberi tanggungjawab sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Kira-kira sedekat Anwar dalam Kabinet Mahathir, nama beliau disebut-sebut bakal menjadi pengganti Perdana Menteri. Tidak salah membuat andaian bahawa Anwar sudah pun dilatih untuk mentadbir negara apabila Mahathir melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ia diperkukuhkan lagi apabila Anwar dipilih memenangi jawatan Timbalan Presiden UMNO mengalahkan Tun Abdul Ghaffar Babar melalui pemilihan UMNO pada tahun 1993. Kekalahan Abdul Ghaffar itu juga menyaksikan rombakan kabinet dengan Anwar diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Anwar sudah menjadi Menteri Kewangan dan beliau memegang jawatan kedua tertinggi negara sehingga pemecatannya pada tahun 1998 susulan dakwaan rasuah dan menghalang siasatan terhadap tuduhan meliwat. Pemecatan Anwar tak kala beliau dilihat hampir menjadi Perdana Menteri mencetus gerakan reformasi apabila ramai melihat beliau dianiaya oleh Mahathir. Apabila Anwar dihukum penjara selama 6 tahun pada 1999, selain hukuman penjara selama 9 tahun bagi kesalahan seks luar tabi'i, lahirlah Parti Keadilan Nasional, kemudian bertukar nama kepada Parti Keadilan Rakyat.
selepas pergabungannya dengan Parti Rakyat Malaysia pada tahun 2003. Bagaimanapun, setahun kemudian, Mahkamah Persekutuan Malaysia menggugurkan sabitan kesalahan liwat terhadap Anwar, membebaskan beliau daripada hukuman penjara yang dijalaninya ketika itu. Selepas pembebasannya, Anwar berusaha membersihkan nama baiknya, termasuk mencabar keputusan Mahathir memecatnya daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Namun, Mahkamah Persekutuan pada 2010 mendapati ia adalah sah dan berlandaskan perlembagaan. Berikutan itu, Anwar perlu menunggu selama 5 tahun selepas menjalani hukuman penjara disebabkan sabitan terhadap kesalahan rasuah sebelum boleh bertanding dalam mana-mana pilihan raya, sama ada untuk kerusi parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Beliau tidak dapat terus kembali ke arena politik negara sebagai sebahagian daripada wakil rakyat yang dipilih melalui proses pilihan raya. Sepanjang menunggu tempoh larangan bertanding itu tamat pada 14 April 2008, Anwar mengajar dan dipanggil sebagai pensyarah jemputan di beberapa institusi pengajian tinggi terkemuka dunia, termasuk di Oxford, United Kingdom, dan di Johns Hopkins University di Washington, Amerika Syarikat. Beliau juga pernah dinamakan antara 100 individu terpenting di dunia oleh majalah Time pada tahun 2008. Pada 2006, Anwar mengumumkan beliau berhasrat bertanding pada PRU 12 pada 2008, iaitu selepas larangan terhadapnya berakhir. Namun hasratnya itu tidak kesampaian apabila parlimen dibubarkan lebih awal dan PRU 12 diadakan pada 8 Mac. Namun, buat pertama kalinya, parti pimpinan Anwar itu yang bergabung di bawah Pakatan Rakyat berjaya menawan 3 negeri termasuk Selangor dengan DAP menang besar dan membentuk kerajaan di Pulau Pinang. Berikutan itu, Anwar tidak dapat bertanding apabila tampuk pentadbiran Selangor diterajui Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Beliau dilantik menjadi penasihat ekonomi. Seperti dijanjikan Wan Azizah, apabila PRU 12 diadakan lebih awal daripada tarikh larangan bertanding terhadap suaminya berakhir, beliau yang ketika itu ahli Parlimen Permatang Pauh mengosongkan kerusi berkenaan bagi memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding sekaligus kembali ke Parlimen. Pada 26 Ogos 2008, Anwar kembali ke Parlimen selepas memenangi kerusi Permatang Pauh dan dipilih menjadi ketua pembangkang. Namun, beliau sekali lagi terpalik dakwaan liwat, kali ini membabitkan pembantunya, Muhammad Saiful Bukhari. Namun, tuduhan itu dibatalkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2012 kerana hakim memutuskan bukti DNA dalam kes itu diragui kesahihannya. Keputusan itu bagaimanapun dirayu pihak pendakwaan dan pada 7 Mac 2014 dengan Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan Anwar dijatuhi hukuman penjara 5 tahun kerana bersalah meliwat Muhammad Saiful. Beliau bagaimanapun mendapat penangguhan kes sementara menunggu proses rayuan selesai. Sabitan dan hukuman itu mengakibatkan Anwar tidak dapat mengemukakan borang penamaan calon bagi pilihan raya kecil Don Kajang pada 10 Mac tahun yang sama. Pada tahun 2015, beliau kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun di penjara Sungai Buloh apabila PRU 14 diadakan pada Mei 2018. Pakatan Harapan memperoleh kemenangan besar yang menyaksikan pertukaran pentadbiran negara daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Seperti yang dipersetujui, kedudukan Mahathir itu bersifat sementara sehingga pengampunan terhadap Anwar selesai dan beliau dibebaskan dari penjara. Pada 16 Mei 2018, Anwar memperoleh pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Sultan Muhammad ke-5. Bagi membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri, Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, melepaskan kerusi berkenaan, memberi laluan kepada Anwar bertanding pada 13 Oktober 2018 sebelum menang dengan majoriti 23,560 undi. Biarpun begitu, beliau tidak segera menjadi Perdana Menteri. Pada Februari 2020, hasrat melihat Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 terkubur selepas bersatu bersama-sama sekumpulan ahli Parlimen PKR bertindak keluar parti, menyebabkan Mahathir melepaskan jawatan dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menerajui negara. Selepas itu, Anwar kembali bertanding dalam PRU 15 di Tambun melawan penyandangnya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu.
sebelum disahkan menang dengan majoriti undi 3,736. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Semoga amanah yang diberikan dapat digalas baik oleh beliau. Sekian, terima kasih.